Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randira Rajazawa dengan NIM 2100870. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang negara Prancis, begitupun dengan kehidupan sehari-harinya umat Islam di negara Prancis ini. Berikut videonya. Negara Prancis luas dengan wilayah kurang lebih sekitar 643.801 km kubik dan memiliki nama ibu kota Paris. Pada tahun 2020, populasi jumlah penduduk Prancis mencapai kurang lebih 65.273.511 jiwa. Kemudian angka presenter pertumbuhan di tahun 2019 sampai 2020 mencapai sebesar 0,22%. Atau jika dihitung bertambah sebanyak 143.783 jiwa. Masuknya Islam di Prancis memiliki dua pendapat. Yang pertama itu melalui ekspansi dakwah Islam mencapai Prancis sejak kekuasaan dari dinasti Umayyah pada abad ke-8 yang dipimpin oleh Panglima Abdurrahman Al-Ghafiqi. Yang kedua itu mengatakan bahwa proses Islamisasi di Prancis diperkirakan mulai sejak terjadinya Perang Salib, yakni sekitar abad ke-11 sampai ke-3 Masehi. Organisasi-organisasi yang berada di Prancis oleh masyarakat muslim dibagi menjadi dua, yaitu keagamaan dan budaya. Organisasi keagamaan bercirikan visi dan misi keagamaan dengan jargon seiman dan seagama. Selain itu, kelompok lain juga membentuk organisasi yang menitik beratkan pada sosial budaya rasio nasional seperti France Plus, Generaton Eglit, dan Generaton Blur. Selanjutnya, saya akan menampilkan beberapa monumen-monumen yang terkenal di Prancis ini. Berikut monumen tersebut. Lintas Menara Eiffel. Menara yang terletak di Taman Champ de Mars, Paris ini adalah landmarknya Perancis dan sudah sangat populer di seluruh belahan dunia, guys. Kamu bisa menaiki menara yang dibangun dari tahun 1887 hingga 1889 dengan jumlah besi mencapai 18.083 susunan. Lintas Museum Louvre. Louvre adalah museum terbesar di dunia dan dikunjungi lebih dari 8 juta pengunjung setiap tahunnya. Museum ini memamerkan lebih dari 380.000 objek pameran dan 35.000 karya seni. Misalnya lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Sebelum dijadikan sebagai museum, bangunan ini dulunya merupakan bekas istana kerajaan Prancis yang didirikan pada abad ke-12 di kota Paris pada pemerintahan Philip II. Lintas Arc de Triomphe. Arc de Triomphe merupakan salah satu monumen terbesar dan bersejarah yang ada di Perancis. Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte mendirikan monumen ini di tengah-tengah Place de Toile untuk merayakan kemenangannya dan sebagai tanda penghormatan para pahlawan yang gugur saat berperang. Beberapa relief yang tergambarkan di monumen ini menceritakan tentang jalannya peperangan yang dipimpin oleh Napoleon. Lintas Saint-Malo. Di bagian barat Prancis ada sebuah pantai yang bernama Saint-Malo. Dulunya pantai ini merupakan benteng yang saat itu dibangun untuk melindungi sungai Rance supaya para bajak laut tidak dapat memasuki kota. Lintas Katedral Notre Dame. Katedral Notre Dame adalah sebuah gereja terbesar yang ada di Perancis dengan arsitektur bergaya gotik yang berada di pulau kecil yang bernama Seine pada abad ke-12. Nah guys, Katedral Notre Dame yang artinya bunda kita di Paris ini menyuguhkan pemandangan interior yang indah dan klasik. Anda bisa menikmati taman yang ada di belakang katedral, bisa melihat pemandangan kota Seine dari tingkat yang lebih tinggi, dan ruang bawah tanah yang dibuka untuk umum. Oh iya, sampai sekarang bangunan ini masih dipakai untuk misa uskup Perancis.
Sekitar 3 km dari gereja berdiri Masjid El Amel. Salah satu masjid terbesar di Prancis yang diresmikan tahun 2002. Masjid ini mampu menampung 1.000 jemaah. Ruangan jemaah laki-laki dan perempuan dipisah. Di luar hari raya tak banyak jemaah perempuan salat di masjid. Itu sebabnya tak semua pula masjid di Prancis sediakan ruang sembahyang untuk perempuan kecuali masjid-masjid besar. Tak cuma itu, umumnya masjid juga hanya dibuka 30 menit sebelum dan setelah waktu masuk salat atau azan. Bukan diskriminatif, kebijakan ini disepakati pemerintah setempat dan warga muslim demi keamanan. Sebutlah penduduk muslim paling banyak tinggal. Neni memperkenalkan saya pada teman-temannya dari EMF, Étudiants Musulmans de France, organisasi pelajar muslim Prancis. Organisasi ini membantu muda-mudi muslim di Prancis, khususnya pelajar untuk berbaur dengan masyarakat dan budaya setempat. We try to show a good behavior and act properly as Muslims to show what is a real Muslims, to try to show the real face of Muslims and to tell them that our faith, our religion is not what they see in the media. This is Inès, our president. Vous êtes la présidente de EMF à Strasbourg. C'est quoi exactement EMF? Alors on est destiné à tous les étudiants, donc tous les étudiants, mais nous, nos valeurs sont musulmanes. Donc les valeurs comme le partage. On sait que dans nos activités, dans nos repas, il n'y aura pas d'alcool, il y aura pas. Ça répond aux critères et aux valeurs musulmanes, mais c'est pas du tout destiné aux musulmans. Alors on fait des activités culturelles. Donc par exemple, on a organisé une soirée multiculturelle, donc où il y avait tout plein d'origines, donc des étudiants étrangers qui ont essayé de montrer leur culture par des repas, des spécialités culinaires. Donc il y avait même l'Indonésie qui était là, et ça a beaucoup plu. Et donc ça c'était par exemple un aspect culturel. On essaye de faire aussi dans le culturel des activités, des cafés débats. Donc on demande à des intervenants de venir et parler d'un sujet qui intéresse les étudiants. Pelajar non-muslim pun tak jarang terlibat, baik sebagai penerima bantuan maupun partisipan. Tak hanya jalankan misi sosial, EMF juga mengemban amanat mulia untuk sebarkan pesan damai Islam, utamanya di kalangan generasi muda. Yang patut disyukuri, upaya serupa nyatanya dijalankan sangat serius di kota ini. Salah satunya lewat keberadaan Grand Mosque de Strasbourg. Tahun 1987, ide untuk membangun masjid mulai muncul. Namun kendala biaya dan birokrasi membuat pembangunan tersendat. Hingga akhirnya, baru di tahun 2012, masjid ini berdiri dan diresmikan. Masjid ini menyandang predikat sebagai masjid terbesar di Prancis hingga mampu menampung 6.000 jemaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Falafi. Bonjour. Est-ce que c'est une preuve que musulman ici est bien accepté, bien développé ici, à cette ville? Tout à fait. L'Alsace, on est dans une région qui s'appelle l'Alsace. Il a toujours été l'initiative du dialogue interreligieux et l'islam vit très bien. Donc on vit très bien ici la religion musulmane en Alsace. Quelles sont les activités ici? Parce que j'ai entendu qu'il y a beaucoup de gens non musulmans qui visitent ici. Alors il y avait, après l'attentat, donc il y avait une porte ouverte de toutes les mosquées de France, justement pour pouvoir répondre à toutes les questions. Et ici, je peux vous dire qu'on était débordés de monde. De 2 demi-journées, samedi et dimanche, 2500 à 3000 personnes de visiteurs, donc ils sont venus par groupe. On avait plusieurs guides pour leur expliquer. Et croyez-moi que beaucoup de gens partent d'ici très contents et satisfaits et avoir compris finalement c'est quoi le message de l'islam et pour pouvoir aussi faire la différence entre l'islam et ceux qui se prétendent de l'islam et qui font donc les attentats. Lebih dari sekadar tempat sembahyang, Masjid Agung Strasbourg berperan besar membuat proses integrasi muslim setempat dengan masyarakat Prancis menjadi kian mulus. Bahkan menyatukan sesama umat Islam dari beragam asal-usul dan latar belakang. Bonjour, madame. C'est la première cimetière musulman. Oui, c'est le premier cimetière musulman en Alsace et Moselle. Est-ce que vous pouvez m'expliquer sur le début, l'histoire, quand ce cimetière a commencé? En fait, c'est une revendication des musulmans depuis des années. Les musulmans, ils ont demandé toujours des cimetières. Il a fallu attendre 2012, donc 2012. A autorisé en tout cas la réalisation de ce cimetière musulman. C'est une revendication, une demande de tous les musulmans de la région. Est-ce qu'il y a un critère particulier pour un musulman qui peut être enterré ici? Il faut que les tombes soient orientées vers la Mecque. Donc ça c'est l'orientation, le corps, oui, l'orientation vers la Mecque. Donc ça c'est le premier critère en fait, voilà, dans leur pays d'origine et tout ça. C'est là que les musulmans de la commune de Strasbourg, voilà, qui peuvent être enterrés. Toutes les autres villes ne peuvent pas enterrer ici. C'est l'indépendance des mairies. Chaque mairie doit avoir un cimetière à elle pour les musulmans, voilà, chacun. Mais nous ici à Strasbourg, on enterre tous les gens qui sont à Strasbourg. Jadi, di tengah isu global tersebut, ternyata Islam mampu mengukuhkan dirinya sebagai agama dan kekuatan ideologi yang patut diperhitungkan. Besarnya jumlah umat Islam di Prancis membuktikan bahwa Islam adalah agama yang bersifat universal atau dapat diterima oleh siapapun dan tidak dibatasi oleh apapun. Meski demikian, begitu banyak tantangan yang umat Islam di Prancis harus rasakan.
Alhamdulillah, sedikit penjelasan sudah selesai saya terangkan. Berikut dari penampilan video serta penjelasannya di dalamnya. Mungkin sekian pertemuan kita untuk kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.